kita. Okey, tanpa saya rasa tak perlu kita membuang masa lagi. Untuk itu, saya mempersilakan Cikgu Azian untuk memberi perkongsian berkaitan sejarah dalam melodi. Apa kaitannya sejarah dengan melodi? Adakah sejarah itu akan dinyanyi-nyanyikan ataupun lagu itu kita tengok sendirilah. Saya pun tak tahu apa isi kandungannya. Saya rasa cukup menarik. Saya persilakan Cikgu Azian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Khairi sebagai moderator pada hari ini. Okey, untuk pagi ini saya diminta untuk berkongsi satu kaedah atau pendekatan yang saya sering buat di sekolah saya, iaitu pendekatan pembelajaran melalui teknik nyanyian. Sebab benda ni sebenarnya saya suka menyanyi walaupun suara tak adalah seperti penyanyi sebenar, tetapi saya rasa pendekatan ini sesuai untuk saya jalankan di sekolah saya, memandangkan murid-murid saya sukar untuk memahami fakta-fakta sejarah. Okey, sekejap sedikit slide. Okey. Objektif pemilihan pendekatan lagu dalam mata pelajaran sejarah, yang pertama memang saya memikirkan bagaimana saya nak membina keupayaan murid-murid saya untuk mengingati fakta-fakta sejarah yang telah mereka pelajari. Saya tak naklah apa yang saya ajar mereka faham di dalam kelas saja, tapi di luar kelas mereka lupa. Sebab kita tahu sejarah ni mempunyai banyak fakta, terutama sekali ialah peristiwa, nama-nama tokoh, tarikh, masa dan sebab peristiwa. Kalau saya dulu, kalau Cik Azian tanya saya dulu, waktu sekolah dulu, sejarah adalah mata pelajaran yang Allah kena hafal tarikh, siapa, di mana, bagaimana benda itu berlaku. Betul tak Cik Azian kan? Betul-betul. Dulu masa saya SPM pun saya sukar untuk belajar sejarah sebab terlalu banyak fakta. Esok nak periksa tu baru saya baca buku, alhamdulillah saya dapat kredit lah. Tapi yang ini saya memikirkan murid-murid saya dan saya rasa saya suka untuk memasukkan fakta-fakta sejarah dalam lagu. Okey, mengapa saya memilih? Okey, saya boleh teruskan? Okey, mengapa saya memilih pendekatan lagu dalam PDPC sejarah? Pertama sekali sebab mesti Cikgu Azian akan sampaikan sebentar nanti. Apa dia poin? Puan Cikgu Azian, slide okey dah Cik Azian? Oh, okey. Share slide Cik Azian. Okey, kejap. Ada tadika kat situ. Okay, kita beri masa. Okey, Azian lihat sementara Cikgu Azian menyelesaikan slide-nya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, YouTube Wasilah. Nampak slide tu? Okey, sekejap. On the way Cikgu Jangan lupa like. Okey, Cikgu Khairi nampak slide? Okey, alhamdulillah. Okey, saya kembalikan kepada Cikgu Azian. Saya lupa nak kongsi lagi slide. sorry. Okey. Objektif sebenarnya saya nak meningkatkan keupayaan murid saya untuk mengingati fakta sejarah yang telah mereka pelajari di dalam kelas. Sebab saya sendiri tahu sejauh mana pencapaian murid-murid saya. Mungkin masa awal-awal pembelajaran sejarah itu diperkenalkan, saya melihat ramai murid tidak mampu untuk mendapat markah yang tinggi. Jadi daripada situ saya memikirkan langkah cara bagaimana untuk saya meningkatkan pemahaman mereka dalam sejarah adalah melalui teknik nyanyian. Okey. Yang kedua ialah saya mahu murid saya itu dapat menguasai kebat, kemahiran berfikir aras tinggi dalam mata pelajaran sejarah. Sebab dalam setiap topik sejarah memang akan ada soalan mengapa, kenapa. Jadi jawapan kepada mengapa dan kenapa itu adalah hasil daripada apa yang mereka faham, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka belajar daripada peristiwa-peristiwa sejarah itu. Okey, kemudian murid-murid saya ni ialah biasalah bila kita dah
tak ingat fakta sejarah, kita menganggap fakta sejarah itu sesuatu mata pelajaran yang susah dan yang tak penting. Lagi-lagi bila sejarah itu tidak diangkat sebagai mata pelajaran wajib lulus di sekolah rendah. Tetapi kita kena ingat bahawa mata pelajaran sejarah adalah sangat penting dan wajib lulus di peringkat SPM. Kalau pada dasarnya di peringkat yang rendah, murid-murid tidak dapat menguasai fakta-fakta sejarah, bagaimana mereka nak menyambung pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi di sekolah menengah terutama sekali. Okey, apa yang ada dalam lagu? Okey, biasanya saya akan masukkan elemen-elemen nama peristiwa sejarah yang berlaku. Itu sudah semestinya lah. Okey, kemudian masa atau tahun peristiwa itu yang berlaku, abad dan tempoh masa peristiwa sejarah itu berlaku. Okey, yang seterusnya ialah nama-nama tokoh dan siapa yang terlibat dalam sejarah itu. Okey, dan yang terakhir ialah sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Yang ini penting sebab bila kita mengajar, kita bukan sahaja memperkenalkan mereka kepada fakta-fakta sejarah, nama tokoh, tarikh, di mana, okey, tetapi kita menerapkan sebab kenapa benda ni berlaku. Okey, kalau benda ni berlaku, apa yang akan terjadi? Sebab dan akibat. Jadi daripada situ, mereka boleh menjana idea murid sendiri. Okey. Selain daripada itu, lepas kita mengajar nyanyian ni, kita akan buat aktiviti dalam kumpulan. Dalam kumpulan tu macam-macam lah kita boleh buat. Okey. Seterusnya, bagaimana langkah-langkah saya untuk menghasilkan lagu sejarah? First kali saya kena kenal pasti apa peristiwa sejarah yang saya nak lagukan. Okey, kemudian saya akan sediakan maklumat untuk dijadikan lirik lagu. Kejap lagi saya akan tunjuk bagaimana saya menghasilkan lirik lagu daripada lirik yang asal. Okey, kemudian macam biasa kita akan pilih lagu yang sesuai dan menarik. Janganlah lagu yang syok sendiri. Masa mula-mula saya mencipta lagu ni, ada satu lagu yang saya suka. Okey, saya buat lirik tu dalam lagu. Kemudian saya perdengarkan kepada murid-murid. Murid-murid tanya, cikgu ni lagu apa, tak pernah dengar. Okey, tapi bila dia tak pernah dengar, dia kurang sikit nak tangkap lagu tu. Kemudian saya ubah menjadi lagu yang trend ikut zaman mereka. Bila ikut zaman mereka ni, mereka seronok. Kita ajar sekali lagu, kita dengarkan muzik, mereka dah boleh jawab, mereka dah boleh nyanyi, mereka dah boleh ingat, tapi tak adalah ingat semua. Mereka bolehlah ingat beberapa fakta-fakta yang menarik. Okey, kemudian saya cipta lagu mengikut tempo lirik. Bukan cipta lagu, saya mencipta lirik. Mencipta lirik, saya mengubah lirik itu mengikut tempo lagu. Okey, kemudian saya rakam suara dengan -1. Okey, saya muat turun lagu yang telah saya rakam. Saya masukkan lirik dalam lagu. Okey, supaya bila saya beri kepada murid saya, mereka tengok video tu, mereka boleh ikut sekali. Walaupun suara cikgunya tak adalah sesedap suara penyanyi sebenar. Okey, kemudian saya muat turun di dalam YouTube, Telegram, WhatsApp dan juga Facebook. Okey. Okey, apa aplikasi muzik yang selalu saya gunakan? Okay, yang pertama sekali ialah sudah semestinya -1 lah, kita kena ada muzik tu. Kalau tak ada muzik tu macam tak menarik lah pula kan. Tapi boleh je kalau misalnya cikgu nak buat muzik lain, cikgu nak cipta lagu sendiri, tidak menjadi masalah. Itu bergantung kepada kreativiti cikgu masing-masing. Cuma kita kalau boleh bila kita mencipta lagu kita sendiri, pasti kita ingatlah letak muzik tu. Janganlah hari ini kita cipta lagu kita sendiri, esok kita nak ngajar kita lupa pula lagu apa yang kita dah cipta. Okey, jadi langkah yang paling mudah, kita ambil -1 daripada mana-mana YouTube ataupun aplikasi bising. Okey, kita boleh karaoke. Okey, kita guna Smule ataupun guna piano dan gitar. Okey, ini ikut kepakaran cikgu. Mungkin ada cikgu yang pandai bermain alat muzik, itu satu kelebihan. Tapi guru yang tidak pandai bermain alat muzik macam saya minta tolonglah kepada mereka yang pakar. Okey, berkolaborasi. Okey, yang ini antara lagu-lagu yang telah saya hasilkan, iaitu yang pertama Sumber Sejarah untuk murid tahun 4. Okey, yang kedua Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal untuk tahun 4 juga. Tokoh Pejuang Tempatan untuk tahun 5, Kedatangan Kuasa Luar untuk tahun 5, Jata Negara tahun 5,
dan yang di Pertuan Agong juga tahun 5. Okey, kenapa tahun 5 ni banyak sangat lagu yang saya hasilkan? Sebab kalau kita tengok sendiri sukatan mata pelajaran, tahun 5 terlalu banyak fakta-fakta sejarah yang perlu mereka ingat, yang perlu mereka hafal. Okey, jadi saya fikir saya kena buat sesuatu untuk menambat hati murid-murid saya untuk berminat dengan mata pelajaran sejarah. Okey, keberkesanan lagu sejarah. Ini apa yang saya dapat daripada apa yang saya hasilkan. Okey, murid dapat mengingati fakta-fakta sejarah. Ini jelas bila mana waktu periksa saya menjaga kelas tersebut, menjawab mata pelajaran sejarah. Saya terkejut bila mereka dapat menyanyi masa menjawab tu. Tapi tak adalah menyanyi kuat-kuat. Mereka menyanyi sekadar mereka mendengar saja. Macam contoh, sumber sejarah ada 2. So dia tahu sumber sejarah tu ada 2. Kadang soalannya, berapakah sumber sejarah? So mereka menyanyi. Okey, mungkin ada tempat kosong. Apakah senaraikan sumber sejarah yang pertama? Okey, ataupun prima. Mereka akan menyanyi dari situ. Okey, bila lagu tokoh-tokoh pejuang tempatan, ada soalan padankan tokoh pejuang tempatan mengikut negeri yang mereka pertahankan. Okey, mungkin dia akan tulis kat situ Dol Said. Di mana? Negeri mana? Okey, Tok Canggut, negeri mana? Rentak, negeri mana? Jadi kalau kita nak ingat fakta tu satu-satu, agak sukar, terutama sekali murid-murid Linus ataupun murid-murid yang pemulihan yang ke belakang, kelas yang terakhir. Jadi cara yang paling mudah ialah mereka mengingat lagu. Okey, contoh dia akan nyanyilah lagu tokoh pejuang tempatan. Mari kita namakan tokoh pejuang tempatan, mempertahankan negeri mereka, menentang penjajah British. Semua ada 11 orang, mari kita senaraikan. Okey, lepas tu Tok Janggut di Kelantan, Dol Said di Melaka. So kat situ mereka dah dapat jawapan. Memang saya setiap kali saya jaga kelas yang sedang menduduki kertas sejarah, saya dapat dengarlah mereka menyanyi. Okey. Kemudian peningkatan dalam ujian, mereka boleh jawab. Okey, dan yang seterusnya ialah penguasaan dalam sesuatu topik. Okey, biasanya kita akan PBD kita akan buat mengikut topik-topik. Okey, jadi daripada situ saya boleh mengesan sejauh mana murid saya itu dapat memahami fakta-fakta sejarah melalui lagu. Sebab biasanya dekat dalam lagu tu dia dah ada peristiwa, bila, siapa dan sebab. Okey, ini adalah pencapaian murid-murid saya berdasarkan kajian tindakan atau kemenjadian pelajar yang saya buat pada tahun 2019. Okey, kalau lihat pada warna kuning tu, guru mengajar dengan baik dan menyeronokkan. Ya, saya akui murid-murid saya seronok belajar sejarah di dalam kelas sebab cikgu dia suka pasang lagu, suka menyanyi, suka menggunakan muzik. Okey, sebab setiap kali mereka masuk je kelas sejarah, first kali saya akan perdengarkan mereka satu lagu patriotik. Okey, sebab saya tahu murid-murid saya ni kadang-kadang dia nak dengar lagu patriotik ni waktu bulan kebangsaan saja. Tetapi saya gunakan pendekatan setiap kali masuk kelas sebelum memulakan pembelajaran, mesti ada satu lagu patriotik yang saya akan perdengarkan. Okey, kemudian kalau kita tengok yang kedua, mengingati fakta sejarah melalui teknik nyanyian. Ya, mereka suka sebab mereka boleh hafal, senang nak hafal. Okey, terutama sekali murid-murid di kelas belakang. Kemudian mempelajari sejarah melalui aktiviti yang interaktif. Yang ini kita boleh buat macam-macam aktiviti lah. Okey, aktiviti di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kita boleh buat pertandingan-pertandingan nyanyian. Okey, dan kita akan bagi hadiah kepada murid-murid yang berjaya. Okey, kemudian guru sentiasa menggunakan soalan kebat. Setiap kali saya memperdengarkan lagu, mereka menyanyikan lagu, saya akan bertanya, apakah sebab? Apakah sebab? Okey. Dan apakah akibat peristiwa itu berlaku? Kalau peristiwa itu berlaku, apa sebab, apa akibatnya? Okay, mereka akan cuba menjana idea mereka sendiri.
Okay, dan kita sebagai guru sepatutnya kita membimbing mereka. Okay. Seterusnya, ini adalah dapatan penilaian yang saya buat kepada murid-murid. Okay, untuk lagu Tokoh Pejuang Tempatan, boleh katakan lebih kurang 20 orang dapat markah 9 yang betul lah. Okay. Yang 3 ni saya kena semak balik murid ni apa masalah dia. Dan bila dia dapat 3, 5 dan 6 ni, saya akan hubungi dia secara personal dan saya minta dia tengok balik video saya dan saya minta dia jawab semula. Okay. Ini contoh latihan kedatangan kuasa luar. Dan ini latihan jata negara tahun 5. Okey, yang inilah saya kata bila saya buat latihan, saya akan buat soalan terbuka. Soalan terbuka ni saya minta mereka memberi 2 sebab kenapa kuasa-kuasa luar ini cuba menjajah tanah Melayu. So yang ini mereka beri dan banyaklah jawapan-jawapan yang mereka bagi kat sini. Dan saya akan semak satu persatu lah. Okay. Ni antaranya. Okey, ini lagu-lagu yang saya dah masukkan ke dalam YouTube saya, iaitu Cik Yan Channel, lagu Kerajaan Melayu Awal, Jata Negara, okay, lagu Sumber Sejarah, Tokoh Pejuang Tempatan, 9 Kuasa Luar, dan yang terbaru saya baru masukkan pada hari Isnin yang lalu, iaitu lagu yang di Pertuan Agong. Yang ini sebab agak sukar sebab kita kena faham apakah kaedah pemilihan agung. Okay. Kemudian apakah alat-alat kebesaran yang di Pertuan Agong. Okay. Dan kenapa kita perlu menghargai pemimpin. Itu saya masukkan semuanya dalam satu lagu. Lagu yang terkini. Okay, cikgu, saya belum habis slide lagi. Sekejap. Saya nak tunjuk cara bagaimana saya menghasilkan lirik lagu. First, saya ambil lirik lagu asal. Okay, contoh yang di Pertuan Agong ni daripada Iman Troy. Iman ni dia nyanyi lagu Teman, tapi dia dah sejuk. Jadi lirik asal dia yang ni. Rama-rama di bunga teman kan, jadi saya ubah. Okay, saya ubah kepada lirik dia. Okay, ikut tempo muzik lah, tempo lagu tu. Okay, cikgu, agak sukar juga sebab masalah utama ialah kita nak mencari ayat yang sesuai untuk dijadikan lirik. Contoh yang saya dah buat. Ini lirik penuh. Bila saya dah lirik asal, dia akan jadi lirik penuh. Yang ini biasanya saya akan print dan saya akan bagi kat setiap murid. Dan mereka akan sampai di dalam buku. Saya minta mereka nyanyi. Mereka cepat-cepatlah buka buku dan nyanyi. Lagi-lagi kalau lagu tu mereka suka. Okay. Ini contoh lagu Tokoh Pejuang Tempatan. Saya rasa cikgu pun boleh nyanyi. Senang saja. Ikut saja letak Twinkle Twinkle Little Star. Okay, yang ini saya tuliskan keywords, jawapan dia. Okay, jadi mereka dah tahulah macam mana. Sebab biasanya murid-murid dah confuse. Yang tuan macam nama yang panjang-panjang ni mereka confuse. Kadang orang tak hafal lagu, dia tulis Haji Limbong. Kadang ni keluar yang Puan Bahaman. Tapi bila ada lagu, mereka boleh menulis jawapan tanpa gangguan. Dengan penuh keyakinan lah. Okay, saya nak tunjuk juga. Ini saya punya YouTube. Okay, saya baru buat YouTube saya ni 7 bulan yang lepas masa awal-awal PKP. Okay, asalnya saya bermula dengan video-video masakan. Tapi saya fikir kenapa saya tak keluarkan lagu-lagu saya tu, saya tak buat YouTube. Jadi bila saya buat YouTube ni, saya bolehlah berkongsi idea saya kepada murid-murid saya ataupun murid-murid cikgu-cikgu sejarah yang lain. Okay, ini contoh lagu yang terbaru. Selain saya buat lagu, saya juga membuat nota-nota lah. Nota-nota dalam bahasa Melayu dan juga sejarah. Okay,
Ini contoh lagu. Mungkin cikgu boleh dengar sekejap. Okey, itu contoh abaikan kalau suara saya itu memang tak sesedap penyanyi sebenar lah, tapi saya buat ni untuk murid-murid saya. Jadi saya abaikan suara saya yang pitching ke laut tu ya cikgu ya. Okey, yang penting kita ada usaha, kita ada keberanian, kita ada jalan untuk meningkatkan akademik murid-murid. Okey, ini contoh murid-murid saya. Saya dah mula buat nyanyian ni 6 tahun yang lalu. Okey. Ini baru hari tu saya ajar, hari tu juga mereka dah mula faham, dah boleh hafal. Okey, murid-murid ni pun dah sekolah menengah. Dan paling best bila mereka sendiri komen dekat YouTube tu, cikgu, saya ingat lagi lagu ni sampai sekarang. Tapi murid tu dah tingkatan 5. Jadi kat situ satu penghargaan lah bagi diri saya, dan saya harap mereka boleh ingat dan mereka boleh ajar kepada anak cucu mereka lagu sejarah ni lah. Okey, ini tahun 4. Ini waktu relief saya ajar mereka lagu sejarah, sebab tahun ni saya tak ajar tahun 4, saya ajar tahun 5 dan 6. Jadi saya nak biarlah murid tahun 4 tahu lagu sumber sejarah. Okay, ini antara soalan-soalan yang saya beri kepada murid-murid. Saya masukkan YouTube saya, lagu saya dan nota. Ini adalah nota, ini nota saya dan ini adalah lagu. Okay, mereka akan jawab dan di akhir soalan ini mereka akan menulis jawapan mereka. Okay. Dan saya masukkan juga koleksi-koleksi video saya dalam site Panitia Sejarah. Okay. Jadi mereka senanglah nak akses dekat Google Classroom. Okay, macam kita bagi latihan, sila rujuk kepada nota yang cikgu berikan, yang ada bagi link ataupun kita bagi link ni lah. Okay. Dan habis ni cikgu. Okay, so itu saja perkongsian saya hari ini. Kalau ada sebarang masalah, boleh hubungi saya ataupun boleh melihat YouTube channel saya. Jangan lupa subscribe dan share. Cikgu, yang terakhir, kita tidak mampu untuk mengubah arah angin, tapi boleh menyesuaikan pelayaran kita untuk selalu menggapai tujuan kita. Okey, maksudnya di sini tidak ada cabaran tanpa usaha.
Yang penting cikgu ada keberanian, cikgu ada keinginan, cikgu ada kesungguhan, insya-Allah semuanya akan berjaya. Terima kasih. Okey. Terima kasih cikgu. Cikgu Khairi. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azian. Perkongsian yang cukup menarik. Kalau kita fikir nak menyanyi ni memang ramai cikgu boleh menyanyi. Tapi sejauh mana nyanyi itu tak kisah. Seperti yang Cikgu Azian maklumkan tadi, yang penting kita ada keinginan. Kita ingin buat perubahan dan kita berusaha ke arah perubahan itu. Betul Cikgu Azian ya? Betul. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, okay, setelah ada 3 perbentang yang telah membentangkan amalan terbaik mereka, perkongsian berkaitan pendekatan mereka bagaimana untuk melaksanakan PDPR, PDPC norma baru sekarang. Okey, tahniah diucapkan kepada cikgu. Okey, sebentar lagi di ruangan chat pihak kami akan kongsikan pautan bagi SPM KPM. Jadi tuan-tuan cikgu yang hadir bersama sepanjang slot pertama pada pagi ini bolehlah terus isi SPM KPM tersebut. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga penceramah kita, iaitu yang pertama tadi Cikgu Tabita dengan tajuknya Home Based Learning Kits, Cikgu Vinod Sui dan Cikgu Azian Sejarah dalam Melodi. Dari pihak kami ucapkan terima kasih, dan sekiranya cikgu-cikgu di luar sana ada soalan, ada idea untuk dikongsikan, bolehlah terus email kepada para penceramah yang ada sebentar tadi ataupun terus boleh komen di ruang komen ini. Okey, bagi pihak saya, bagi soal yang pertama ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyertai kami. Sesungguhnya, apa yang disampaikan ini adalah satu cara untuk kita membuat perubahan. Okey, sebelum saya tangguhkan, saya ingin maklumkan kepada cikgu di luar sana, pada jam 11 nanti kita akan ke udara sekali lagi bersama dia dapat 3, 5 dan 6 ni, saya akan saya ingat dari ni. Tapi boleh menyesuaikan untuk melaksanakan. Terima kasih kepada semua yang menyertai kami. Okey, tanpa saya rasa tak perlu kita membuang masa lagi. Untuk itu, saya mempersilakan Cikgu Azian untuk memberi perkongsian berkaitan negeri mereka menentang penjajah British. Semua ada 11 orang, mari kita sedarakan. Okey, betul? Tok Janggut di Kelantan, Dok Sarip di, insya-Allah semuanya akan berjaya. Untuk melaksanakan PDPR akan ke udara sekali lagi bersama. Kita cara menantikan yang di pertuan agung kita, bertanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku berbagi
hari, gilir-gilir ganti, gilir-gilir